LGBT ataupun lebih dikenali sebagai lesbian, gay, bisexual dan transgender seolah-olah menjadi tidak asing lagi dalam masyarakat Malaysia pada zaman ini. Lesbian ialah wanita yang mempunyai orientasi seksual terhadap sesama jenis. Gay pula ialah lelaki yang mempunyai orientasi seksual terhadap sesama jenis. Manakala bisexual ialah individu yang mempunyai orientasi seksual sesama jenis dan pada masa yang sama juga mempunyai orientasi seksual terhadap berlainan jenis. Bagi seorang individu yang memiliki keinginan untuk tampil berlawanan dengan kelamin yang dimiliki, ialah dikenali sebagai transgender. Seterusnya adalah kupasan isu LGBT di Malaysia. Yang pertama ialah reaksi orang awam terhadap isu LGBT di Malaysia. Kebanyakan masyarakat di Malaysia menolak gejala LGBT, namun ada juga segelintir rakyat yang menolak dan terlibat dalam perlakuan LGBT. Seterusnya adalah undang-undang dan akta berkaitan LGBT boleh dikategorikan dalam 3 bahagian, iaitu pengharaman LGBT dari segi agama Islam, LGBT dari perspektif undang-undang syariah dan hukuman perlakuan LGBT dari segi aspek perundangan sivil. Yang pertama ialah pengharaman LGBT dari segi agama Islam. Agama Islam mengharamkan sebarang kegiatan dan perlakuan yang membawa kepada pelanggaran peraturan dan fitrah yang telah ditentukan kepada setiap manusia seperti yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Seterusnya adalah kesalahan dan hukuman perlakuan LGBT dari perspektif undang-undang syariah dan undang-undang sivil. Berikut adalah contoh perbandingan akta dan hukuman bagi kesalahan perlakuan LGBT antara undang-undang syariah dan undang-undang sivil. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kupasan isu LGBT di kalangan pelajar universiti. Dan berikut merupakan kenyataan akhbar yang telah dipetik dari utusan Malaysia yang membincangkan tentang bahaya lesbian, gay, bisexual dan transgender di kalangan pelajar universiti. Dan artikel ini mengupaskan tentang bagaimana gejala LGBT ini telah lama bertapak di kalangan pelajar dan bagaimana juga pihak universiti gagal untuk mementras gejala LGBT ini. Oleh itu, terdapat langkah yang wajar diambil oleh pihak universiti. Pertama, pihak universiti adalah bertanggungjawab untuk memberi pendahan tentang keburukan LGBT ini dari aspek kesihatan terutamanya dan juga mengambil tindakan yang dengan kadar yang segera kepada pelajar ataupun individu yang terlibat dengan gejala ini. Antara faktor yang mendorong kepada isu LGBT ialah yang pertama, personaliti semula jadi, di mana personaliti berkait rapat dengan perlakuan dan tingkah laku seseorang di mana ia menentukan cara individu bergaul dengan orang di sekelilingnya. Yang kedua, orientasi peranan seksualiti semasa kecil, di mana gaya hidup dan persekitaran yang dialami oleh seseorang individu itu semasa zaman kanak-kanak berbeza dengan gaya hidup dan persekitaran yang biasanya dilalui oleh individu lain yang sejantina. Hal ini menyebabkan individu tersebut mengalami kecelaruan jantina dan cenderung kepada orientasi seks yang berbeza dengan orientasi seks sebenar yang seharusnya dimiliki. Seterusnya, kesan daripada gangguan seksual, di mana pengalaman buruk menjadi mangsa gangguan seksual telah menjadi asbab kepada penglibatan individu dalam gejala LGBT. Individu akan menjadi takut untuk berkongsi pengalaman yang dilalui sehingga akhirnya menerima perlakuan tersebut sebagai sebahagian daripada kehidupannya. Seterusnya adalah pengaruh rakan sejenis, di mana rakan sejenis yang terlibat dengan aktiviti LGBT sering bercerita tentang pengalaman mereka sehingga individu lain yang mendengar turut terpengaruh dan terdorong untuk terlibat sama dalam aktiviti bersama rakan-rakannya itu. Selain itu, ibu bapa yang kurang memberi perhatian kepada anak-anak mereka juga turut menjadi faktor dalam isu ini apabila mereka sering mengindahkan apa aktiviti yang anak mereka lakukan dalam seharian. Faktor seterusnya yang mampu menjerumus ke dalam isu ini adalah kurangnya kefahaman ilmu agama, di mana mereka tidak peduli dengan ajaran agama yang mampu mengubah jalan hidup ke arah kebaikan. Selain itu, faktor kesunyian juga menjadi asbab di mana gejala ini semakin berleluasa kerana kemungkinan mereka tiada teman untuk berkawan. Akhir sekali, keinginan seksual yang tinggi dalam diri seseorang itu mampu menjadi faktor di mana isu ini semakin berleluasa. Falsafah pendidikan kebangsaan atau dikenali sebagai FPK
FPK amat penting kepada sesebuah negara demi menjamin keseimbangan insan dari pelbagai segi. Keseimbangan dapat dikaitkan dengan keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek yang secara akronimnya disebut JERI. Dahulunya FPK dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara FPN yang telah digubal berpaksikan 3 ideologi iaitu Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru RNK 3 dan juga Dasar Pendidikan Kebangsaan 1999. Aspek jasmani ini terdapat di dalam subjek pendidikan jasmani. Terdapat pendedahan tentang isu LGBT ini. Para pelajar diajar tentang penyakit-penyakit yang mungkin akan dijangkiti jika terlibat dalam LGBT ini seperti penyakit AIDS. Namun sedikit saja pendedahan berkaitan LGBT ini. Aspek emosi diterapkan secara tidak formal di dalam pendidikan. Oleh itu, pendidik dan pelajar perlu saling bekerjasama dalam menangani masalah emosi. Perlu sentiasa peka terhadap emosi pelajar supaya pelajar tidak hanyut dalam perkara yang tidak baik seperti LGBT. Aspek rohani ditekankan dalam subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pelajar diajar untuk memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kewujudan Tuhan. Kepincangannya adalah subjek pendidikan Islam lebih menekankan aspek zahir dibandingkan dengan aspek batin. Aspek batin juga adalah penting dalam membentuk rohani kerana akhlak yang baik adalah cerminan batin. Tanpa penghayatan yang secukupnya, mereka akan hanyut buat dosa seperti melibatkan diri dalam LGBT. Intelek dapat membantu pelajar berfikir dan mempertimbangkan sesuatu perkara sebelum melakukannya. Terdapat perdebatan yang hangat tentang pendidikan seks pada masa kini. Ramai berpendapat bahawa pendidikan seks adalah tidak penting dalam pendidikan wajib. Walau bagaimanapun, ianya adalah salah satu cara untuk kita mendedahkan tentang perkara-perkara yang sensitif seperti LGBT pada pelajar. Di sini, kita dapat lihat betapa pentingnya JERI dalam membentuk seorang insan bermula dari pendidikan awal. Bab kata perpatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Sekiranya falsafah pendidikan kebangsaan tidak menekankan aspek JERI, ianya akan membawa kepada keruntuhan akhlak. Demikian, LGBT akan terus berleluasa dalam kalangan masyarakat, terutamanya remaja. Rukun negara ada kaitannya dengan isu LGBT yang semakin berleluasa di Malaysia kerana golongan LGBT dipercayai gagal menghayati rukun negara dan mengamalkan prinsip rukun negara yang secara awalnya menolak isu ini di Malaysia. Prinsip yang pertama iaitu kepercayaan pada Tuhan adalah satu titik pertemuan antara rakyat Malaysia yang berbidang kaum kerana semua ajaran agama menolak unsur LGBT daripada diamalkan oleh penganut mereka. Hal ini menyebabkan fahaman liberal dan juga perbuatan memperlekehkan agama mulai menusuk ke dalam minda golongan LGBT kerana mereka merasakan tiadanya kebebasan dalam beragama justru mengindahkan prinsip ini. Rukun negara yang kedua, ketiga dan keempat iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang ini saling berkait rapat antara satu sama lain di mana keingkaran seseorang itu terhadap undang-undang dan perlembagaan menjadikan seseorang itu secara tidak langsung tidak menghormati institusi diraja seperti isu golongan LGBT di mana mereka adalah antara golongan yang lantang bersuara mengenai ketidaksamarataan hak golongan mereka di sisi undang-undang dan sanggup mencabar undang-undang negara dan institusi diraja. Untuk prinsip rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan, prinsip ini merujuk kepada sesuatu yang lebih bersifat personal dan berkaitan dengan perhubungan manusia. Isu golongan LGBT ini yang berkaitan dengan prinsip rukun negara yang kelima ialah golongan ini mempunyai cara berpakaian yang tidak berorientasi dengan jantina mereka dan mencolok mata, dan mereka bebas berkelakuan dan memaparkan perkara yang tidak senonoh seperti cara berpakaian mereka di media sosial. Perkembangan LGBT dalam negara amatlah membimbangkan sehingga memberi kesan kepada individu yang terlibat, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Antara kesan kepada individu termasuklah terdedah kepada penyakit kelamin seperti syfilis, HIV, AIDS dan sebagainya. Tak lupa juga berlaku diskriminasi dan diperlakukan seperti anak tiri oleh masyarakat. Keluarga juga menerima hinaan dan kecaman dari kalangan umum. Keruntuhan moral dan akhlak dari
dalam kalangan masyarakat, kerosakan akidah. Tak lupa juga agama turut menerima kesan yang sangat hebat. Agama tidak lagi dipandang tinggi dan mulia dan pada akhirnya menjejaskan negara. Negara turut terjejas dengan pelibatan tidak normal ini, terutamanya dari sudut kesihatan dan juga produktiviti orang awam. Akan membincangkan tentang solusi LGBT dan juga cara untuk membendung budaya LGBT sebelum ia menjadi lebih parah. Yang pertama adalah melalui peranan kerajaan. Kerajaan seharusnya menubuhkan badan kebajikan yang bertanggungjawab untuk membawa golongan ini ke pangkal jalan. Khidmat, nasihat dan kaunseling harus diberikan kepada golongan yang hanyut supaya mereka kembali insaf. Yang kedua adalah melalui peranan ibu bapa. Ibu bapa seharusnya mengawasi perubahan anak-anak mereka dari segi fizikal dan juga emosi supaya dapat dikawal kecenderungan mereka terhadap LGBT. Ibu bapa seharusnya berkenalan dengan rakan-rakan anak mereka supaya dapat mengenali peribadi anak masing-masing. Dan yang ketiga adalah melalui kempen. Kempen ini boleh melalui televisyen atau media massa untuk memberi kesedaran terhadap orang ramai tentang keburukan LGBT. Ini sebagai pengetahuan umum kepada masyarakat. Jadi konklusinya, LGBT ini merupakan suatu fenomena yang menggambarkan penampilan akhlak yang buruk yang begitu meruncing dalam kalangan rakyat Malaysia. Di Malaysia ini sendiri, LGBT ini sememangnya satu gelombang yang besar yang mesti kita perangi dan musnahkan bersama. Penggubalan FPK dan rukun negara telah membuktikan bahawa negara Malaysia mempunyai acuan yang tersendiri dalam melahirkan ramai model insan yang cemerlang, bukan mengikut acuan negara lain. Walaupun FPK dan rukun negara telah membuktikan mempunyai nilai positif dan elemen positif terhadap setengah rakyat, namun jangan lupakan bahawa setengah rakyat, terutamanya golongan remaja, yang terpengaruh dengan perkara-perkara yang melalaikan. Dan berharap agar pihak yang berwajib, khususnya pihak kerajaan, agar dapat mengawal dan mendidik rakyat yang mengamalkan konsep LGBT ini dengan lebih tegas dan lebih adil.